Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam bab azan dan iqamah ni, dalam bab azan dan iqamah. Jadi sekarang ni kita nak bincang bab makruh dalam azan iqamah nah. Okey, makruh bagi orang yang azan dan iqam dan lainnya. Okey, Tok Bilal saja dah bagi orang yang azan ni, muazzin lah dan lainnya selain daripada muazzin lah, orang dalam masjid dah. Keluar di tempat solat berjemaah sesudah azan. Jadi dia azan tak boleh keluar dah. Dia azan tak boleh tukar masjid ke apa dah. Dia nak pergi masjid lain pun tak boleh lah. Dia masuk dalam masjid lah. Kalau dua masjid tak apa lagi. Tengah ban masjid ni, dia rasa nak pergi masjid lain boleh lagi lah. Tapi dia masuk dalam masjid tu dengan azan kita nak keluar tak boleh lah. Bertentangan dengan hadis Nabi lagi lah. Dan sebelum solat, lepas azan, sebelum solat lah dah, tak boleh keluar dah. Melainkan kecuali kerana ada satu uzur lah. Kecuali lah nak berok kecing belakang tu tak ada masalah dah. Dan sunat sudah azan melambatkan solat sekadar memberikan kesempatan kepada orang dapat berkumpul untuk mendirikan solat berjemaah. Jadi Tok Bilal jangan lorak lah. Dia boleh molek mentakhirkan semaya tu supaya manusia boleh berhimpun lah, supaya lebih ramai lebih berjemaah. Gitulah, terkecuali solat maghrib. Tapi maghrib tak. Solat maghrib ni tidak sunat kita pelewat sikit dah. Kerana waktu maghrib sangat sempit. Waktu maghrib ni sempit. Mazhab kita ni sempit sangat dah. Ikut Imam Syafi'i yang asal kat memang sangat sempit dah. Kaul qadim dia pun semasa berada di Mesir pun sangat sempit dah. Dia kata 15 minit gitu habislah dah. Jadi kita kena segera sembahyang maghrib dah. Dia kata tak molek tunggu makmum. Untuk suruh hamam jemaah pun tak molek kalau sembahyang maghrib. Sembahyang lain tak apa dah. Kerana itu para ulama berkata, dia kata apa? Makruh melambatkan maghrib dari awal waktunya seperti yang terangkan dahulu. Jadi ulama kata gitulah nak. Makruh lewat semaya dah. Dan makruh azan dan qamat bagi orang yang fasik. Jadi orang fasik tak molek lah, orang hak jahat, orang zahir je lah, hak dalam perut dia nak guna dah. Bagi dia ni kaki maksiat, orang pakat tahu belaka macam ijtihad. Dia tak boleh dah. Tak boleh ijtihad maksiat ni, dia kena jangan terbuka dah. Walaupun insah nak taubat, jangan beritahu suami isteri pun, jangan beritahu masa dia jahat dulu ke dah. Masa dia apa yang insah taubat, bolehlah cerita ni, bawa buka dah. Dosa kita ni dengan Tuhan saja, Allah yang mampukan kita dah. Kita cerita ke orang lain jadi payah nak diampunkan dosa dah. Ni kena faham lah, setengah-setengah orang motivasi dah, motivator dah. Nak suruh insah molek, dia kata kena berkongsi masalah. Termasuk dalam berkongsi dosa, tu tak betul lah dah. Bertentangan dengan syariat. Jelas-jelas Nabi kata dengan cerita. Kita tiba kita melanggar syariat lah. Bahaya dah. Jadi orang yang zahir dia buat maksiat tu, orang fasik, barulah tak molek. Dia azan dia qamat dah. Dan lagi kanak-kanak. Kanak-kanak, anak-anak yang boleh mayis. Sebelum 7 tahun ke bawah, dia tak molek dah azan iqamah dah. Dan orang yang buta. Orang buta pun tak molek. Tapi Abdullah Ibn Maktum tu buta dah. Tak apa kita bincang apa ni. Orang buta, makruh orang buta dah. Kerana mereka tidak jarang tersalah. Mungkin tersalah lah dah. Dia tak nampak ke apa, nak tengok jam pun tak boleh. Tengok matahari pun tak boleh, gitu lah dah. Jadi kemungkinan mereka salah tu ada dah. Gitulah. Tapi kalau bersama orang yang buta tadi ada orang yang melihat, yang memberitahukannya tentang masuk waktu, maka tidaklah makruh baginya azan. Tapi kalau dia sore apa kita tak bilang kan, ada di mari sore awal dah. Tak boleh lah tu dah. Tapi kalau buta tu walaupun buta,
Dia dibimbing, ada orang lah. Orang cara dia bawa pergi mari hak tahu masuk waktu boleh tengok jam ke apa dah. Jadi orang tu boleh tengok kalender boleh tu. Ada orang je pimpin dia. Boleh lah jangan paper boleh putar kalau dia suara sedap boleh ikut dah. Okey, lepas tu dimakruhkan dalam azan dan iqamah itu tamtid. Tamtid ke apa ni? Tamtid ni iaitu memanjangkan suara yang seharusnya tidak panjang. Benda tu buat panjang dia panjang, legat-legat dah. Dan taranni dah. Taranni ni taranni dah. Iaitu melagukannya dah. Melagu-lagukannya. Jika tidak merosakkan maknanya. Tak rosak makna pun dia kata makruh. Kalau rosak makna haram dah. Artinya melanjutkan suara dan melagu-lagukan dia jika tiada berubah dengan dia maknanya lagi lah. Tak berubah pun dia panggil makruh. Jadi kita mungkin nak sedap juga lah. Setengah ni dia buat band ni memang betul lah kita nak suara sedap supaya boleh menarik perhatian. Tapi jangan siapa kata-kata tidak terlajuk berlagu. Terlajuk berlagu menyebabkan roh nak semai jemaah tidak nak dengar saja sedap lah. Tak say gitu lah. Kita nak dengar azan ni supaya terdetik hati kita nak pergi semaya tempat azan dilakukan. Tu matlamat dia dah. Ribuan sedap dengar saja tak pergi kok semaya tak ada beda lah. Terlajuk panjang, terlajuk menarik, terlajuk berlagu dah. Macam juga berlagu ni, berlagu tilawatul Quran ni, tilawah tanda Quran ni. Kena faham matlamatnya tak asal dah. Tilawah baca sedap ni supaya orang menghayati makna. Dah, tiba-tiba kalau baca tarik panjang siapa kita hilang makna, tajuk panjang tarik dah. Sehingga kita tak ingat dah makna ayat sebelumnya, jadi hilanglah makna asal tilawah tu dah. Nak baca sedap tu biar kita boleh faham makna dah. Begitulah ya dah kena faham dah. Begitu juga dengan azan ni. Dengan hilang daripada maksud azan nak panggil orang semaya jemaah. Makruh azan dengan lahan lagu yang tidak mengubah erti. Makruh tu kesalahan dia telah kalau ada lahan pun tidak ubah erti dah tu makruh dah. Dan jika dapat mengubah erti atau memberi kesamaran sehingga akan menimbulkan sesuatu yang dikhawatirkan dan dilarang, maka hukumnya haram. Siapa ubah makna dia ko macam itulah, maka boleh jadi waham orang, ragu-ragu ataupun orang jadi was-was maksud juga apa dah, bunyi pelik dah. Tu boleh tegah lah jadi haram. Seperti dengan memanjangkan bacaan huruf hamzah pada Allah Akbar tu dan asyhadu dah. Kalau sebut Allah Akbar, terpanjang situ dia jadi maksudnya apakah Allah Maha Besar dah. Dia jadi istifham dah. Hamzah istifham dah. Allahu Akbar jadi adakah Allah Maha Besar? Bukan lagi maksudnya Allah Maha Besar dah. Okey kita asyhadu kalau panjang tu adakah aku bersaksi ke tak? Gitulah jadi dia lagi lain maksud dia. Gitu ya tak beri maksudnya. Kalau dipanjangkannya menjadi istifham pertanyaannya. Maka kalau ia jadi istifham, demikian juga dalam membaca huruf ba pada akbar dengan panjang ia berubah menjadi jamak. Dan kata akbar dari kata akbar, akbar ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah tu tak boleh Allahu Akbar, Allah tak boleh faham. Kalau ba tu jadi gendai besar lah maksud itu habis lah. Tu tak bunyi ni. Dan kalau dibaca dengan baris di atas yang artinya tablum. Dah. Yang ini gendang yang hanya punya satu muka, maka kalau dibaca Allahu Akbar yang artinya bermula Allah sekalian gendang yang punya satu muka dah. Tu maksudnya kalau Allahu Akbar tarik panjang bar tu begitulah. Kalau bagi atas di atas awalnya dah. Ataupun akbar. Dengan akbar. Jelah ba tu kali panjang dah. Ya soalnya akbar gitu dah, tak ada alif tu. Kalau baca akbar tu maknanya gendai dah, banyak gendai dah. Satu benda yang ada satu muka lah. Kalau sengaja tu kapi lah gitu. Maka bacaan seperti itu akan membawa kepada kafiran lah kalau sengaja. Jika diketahui maknanya lagi diperbuatnya dengan sengaja gitulah dah. Tapi gitu kita kaedahnya di sunnah jemaah ni. Kita tak boleh tuduh orang dah. Sikit-sikit kapi lah dah. Walaupun benda tu ucapan kupu sekali dah. Nah, memang sekali tengok tu kapi, kita tuduh dia kapi, tak boleh.
Tapi kita boleh kata ucapan ni kufur, kafir, boleh menyebabkan kafir kena kata, tak kata gitu habis orang pakai buat sekali, pakai ikut berlakunya punah jani masyarakatnya. Kita kena ayat benda ni boleh menyebabkan kafir. Tapi orang dia kata tu, tak boleh kata mung kafir dah, kata gini. Tak boleh dia tak faham kau, tak faham mana kau dah. Macam-macam lah manusia ni. Dia salah faham ada takwil tu dia lari daripada maksud asal. Macam duk gagal ni lah. Qul huwallahu ahad lah. Ada setengah tu dia berdasarkan buku-buku tasawuf batini Al-Jili ke gapo tu. Buku asal tu memang tertera ajar kufur dah. Tapi orang hak taksub dengan buku ni dia tak faham gitu banyak kena dia tak fahamnya. Allah bukannya huwa atau Nabi Muhammad tu dia bersama sentiasa bersama Allah. Dia takwil lah, dia kehil lah nak suruh tok guru dia hak sesat tu tidak jadi kafir, padahalnya ucapan asal memang dalam kitab je sebut macam kafir dah dah. Ucapan dia dah Allah Taala tadi. Gitulah dah. Kalau kita nak jatuh hukum ni kalau boleh kita sandar kepada ulama besar dah. Ulama ni kata kafir, Ibn Arabi ke apa? Lepas lah kita ni dah. Ulama tu lah tanggungjawab ni bukan kita ni jahil dah. Cumanya jatuh hukum tu tugas ulama macam Tok Hakim jatuh hukum tu tugas Tok Hakim kalau kita undang-undang jenayah dunia ni. Demikian juga kalau barakah berhenti pada kata la ilaha, dia berhenti la ilaha tu, berhenti. Kemudian disambung pada illallah, dia sambung lama sikit berhenti. Juga kadang-kadang membawa pada kekafiran, tiada Tuhan dah. Maksud kalau sengaja lah, kalau kita tak sengaja tak timbul masalah dah. Cuma tak molek jugalah ni makruh. Demikian lagi umpamanya yang makruh ni memanjang ke huruf alif pada Allah. Alif pada as-salah. Allah tak boleh dah. As-salah. As-salat. Gana dah. Nah, jadi alif pada as-salah tu salah gitu kali nak. Kita tengok. As-salah, alif pada as-salah dan alif pada afalah. Kerana bahasanya menambahi pada huruf mak. Alif pada afalah kerana dalam dengan menambah berarti bacaannya harus dipanjangkan jadi panjang bacaan dia nak. Huruf mak lah. Dan apabila dipanjangkan bacaannya berarti menambah satu huruf yang lain iaitu huruf liyin. Yang menurut ahli bahasa yang demikian itu termasuk lahan. Kesalahan lah. Lahan ni kesalahan. Dan khata'. Kekeliruan lah. Umpamanya lagi dengan mengganti huruf hamzah pada Allahu Akbar dengan huruf ha. Allahu Akbar tu Allah sepatutnya jadi Allah. Gitulah kata dia. Sepatutnya Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Tak boleh belaka tu salah besar. Begitu juga meninggal ke huruf ha pada kata solah. Dia solah tu tak bunyi ha, solah saja gitulah dia. Maka kalimat itu dibaca hayya 'alas solah gitu, tak ada solah, tak salah saja nak. Biasa orang negara India agak pada lah minta bunyi pelet sikit dah setengah-setengah lah. Yang artinya mari masuk ke dalam neraka pula solat saja mungkin mari semaya dah gitu. Maka yang demikian itu adalah lahan yang merosakkan makna, yang kata kesalahan yang boleh merosakkan makna yang keji lah. Dan makruh kata-kata dan azan dan qamat terkecuali memang diperlukan, umpamanya menjawab salam. Jadi kita dah start azan qamat ni tak boleh dah berhenti tengah jadi kecek dah. Melainkan kerana maslahat. Dah. Kecuali diperlukan, umpamanya menjawab salam. Dia kata jawab salam ni boleh nak. Dan menjawab orang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah. Orang bersin tu dia sebut alhamdulillah boleh jawab. Yarhamkallah ni. Maka menjawab itu semua tidaklah makruh. Tak makruh dia kata walaupun ketika azan. Hanya dianggap menyalahi sunnah. Tapi tak molek juga. Baik sudah azan dulu baru jawab dia kata. Jadi orang sebut alhamdulillah, kita nak sebut yarhamkallah tu bolehlah dah. Tapi menyalahi sunnah lah kata. Dan terkadang berkata-kata menjadi wajib apabila akan ditimpa kemudaratan. Ada benda mudarat
kepada dirinya atau kepada orang lain dah. Kalau benda contoh tu bahaya dah, dia tengah ban nampak orang jatuh lubang ke apa, nak berhentilah lubang tu dah. Nak gan dah. Nak mati ke tu dah. Dan sunat baginya mengucapkan alhamdulillah apabila bersin. Bersin tu dia sunat ucap alhamdulillah, tapi dengan sir dia kata dah. Sir ni baca selulah, tak boleh baca derah macam bel dah. Dalam hak ni kata dalam hati dah. Sir ni bukan dalam hati, maksudnya baca perleh dah, di so saja dengar dah. Tak bel tu derah lah. Hak ni baca alhamdulillah tu seperleh, bukan dalam hati lah, baca jugalah. Okey. Dan makruh lagi azan dan iqamah bagi orang yang masih dalam keadaan junub. Dia makruh, tidak tak sah dah, tapi makruh dah. Dan berhadas kecil. Berhadas kecil tak ambil asma'i lagi gebel, boleh tak boleh? Boleh lah, tapi makruh dah. Kerana terangkam dalam hadis yang berbunyi, karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Aku benci menyebut nama Allah terkecuali dalam keadaan suci. Jadi ya dalam keadaan suci tu Nabi suka gitu, tapi nak kata kau tak boleh lasu tu tidaklah dah. Sah azan tu sah lagi lah. Tapi makruh di segi orang tu lah. Dan rendah hadis lain lagi berbunyi la yu'adzinu illa mutawaddi. Artinya janganlah azan kecuali orang yang berwuduk. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Tapi gitulah, tidak kuat mana dah. Janganlah azan kecuali orang yang berwuduk dah. Dia kata hadis riwayat Tirmizi. Jadi dikiaskan, maka qomat dikiaskan dengan azan lah. Qomat tu dikiaskan dengan azan. Qomat ni lagi dekat dengan semaya dah. Bel pun lebih baik, lagi kuat. Bel pun tak boleh, azan lagi lah. Azan pun tak boleh, qomat lagi lah, dekat dengan semaya kira-kira dah. Okey. Kalau seorang berhadas pada pertengahan azan, hendaklah azannya teruskan juga dah. Kalau tengah-tengah ngebel tu ketuk dah. Jangan putuskan dia dah. Agar tidak disangka orang bermain-main. Dah. Jadi nanti orang kata ni main-main bel dak gora dah. Gora bewok dah. Bel tengah jalan berhenti dah. Jadi kalau kita ngebel, kita qomat ngebel, tiba-tiba kita ketuk masa ngebel tu tak. Dah. Jadi jangan berhenti lah, sudah lah, biar ni sudah. Jadi tak sengaja tu nak guna dah. Jadi kita teruskan azan sampai sudah. Jangan berhenti, nanti orang rasa pelik lah tak. Nak nganyi kau, go gabe bok ni. Dan jika menyalahi, yakni memutuskan azan kerana ingin berwuduk, hendaklah azannya disambung lagi jika jaraknya tidak lama. Kalau tak lama tu sambung semula lah. Kalau cepat-cepat ambil semaya dia cepat dah. Dia sambung semula lah. Tetapi kalau lama hendaklah dimulai dari awalnya semula. Kalau lama saja, lama doa, jadi kita kira start mula dah. Jadi start dari awal lah kalau lama dah. Dia ambil semaya lama dah. Moleknya tak perlu berhenti lah, jangan berhenti dah. Tunggu azan sampai habis. Makruh azan bagi orang yang junub lebih besar dari makruh azan bagi yang berhadas kecil. Dah besar lagi lah dah. Lagi tak molek lah. Jebel berbanding dengan hadas kecil. Makruh dalam qamat bagi yang junub atau berhadas lebih besar dari azan kerana dekatnya waktu solat. Dia kata lebih makruh. Kita tak ambil semaya masa azan. Kita ngamak pun kita tak ambil semaya lagi makruh. Sebabnya waktu solat semakin dekat kita nak semaya dah. Sepatutnya kita ready dah lah. Tak ada alasan lah. Tak ada orang nak gebel dah. Ni tak ada alasan lah. Sepatutnya nak semaya dah lah. Syahadan. Azan bersama dengan qamat lebih besar pahalanya daripada menjadi imam solat. Ni ada perbahasan pula dah. Sini Syekh ni kata azan dengan qamat ni, bang dengan iqamah ni lebih besar pahalanya daripada jadi imam. Syekh ni pilih pendapat ni lah. Kenapa dalilnya? Setiap pendapat ni Tok Guru besar setara mana, dia kena ayat dalil. Bukan Tok Guru gak, dia faham lah. Tu dia orang ahli dah. Dia kena dalil dah. Kita kaedah kita nak belajar ni kena ada hujah. Kitab ni kurang dah buat dalilnya dah, tapi dia ringkas padat lah. Sebenarnya kitab kita baca ni ringkasan tu ni. Kitab asal besar lagi dah.
Jadi sebab dalil dia kenapa dikatakan azab kiamat lebih besar pahalanya di imam, iaitu waman ahsanu qalam mimman da'a ila Allah. Artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Itu dalil dia dah. Sebaik-baik perkataan ni orang yang seru kepada kepada Allah. Dan yang paling jelas ajak kepada Allah ni ialah azan. Hal lain tu boleh juga tapi tak boleh lawan lah azan direct to the point. Memang tidak ada masalah berlaku. Memang direct to the point. Kadang-kadang hal lain tu ada ajak pada Allah tapi kadang-kadang ajak kepada diri sendiri pun ada tak. Tok Guru Ta'alim ni kadang-kadang ajak pada taksub pada dia dah. Okey, lepas tu Aisyah berkata tadi surah Fussilat ayat 33 dah. Lepas tu Aisyah berkata yang dimasukkan oleh ayat tadi ialah orang yang azan. Dah. Da'a ilallah ni. Man da'a ilallah tu orang yang menyuruh kepada Allah tu ialah orang yang azan. Mengikut Aisyah radhiyallahu anha lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi ni lagi. Jadi ada hadis lagi sabda Nabi. La yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala unasun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kita baca dah hadis ni lah. Tidak mendengarkan suara orang yang azan, la yasma'u mada sautil mu'adzin, tidak mendengarkan suara orang yang azan, baik jin maupun manusia, atau sesuatu yang lain, wala syai'un, atau sesuatu yang lain melainkan naik saksinya. Jadi saksi ia baginya pada hari kiamat. Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis kuatlah hadis riwayat Bukhari ni. Jadi molek kita azannya sekuat mungkin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan bagi orang yang azan. Nabi mohon ampun kepada orang yang azan dah, maghfirah dah. Dan mendoakan agar mendapat petunjuk bagi orang yang menjadi imam solat. Nabi doa juga pada tok imam ni, bagi doa dengan irsyad. Boleh petunjuk lah tok imam ni tak beri kaut sen. Maka keampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Dia katalah hujah ni syekh ni ataupun kira pendapat ramai lah ulama mazhab Syafi'i ni, iaitu keampunan itu lebih tinggi daripada petunjuk. Dan lagi kerana bahawasanya bang tu, azan tu memberitahukan tentang masuknya waktu, lebih bermanfaat dari menjadi imam. Lebih bermanfaat daripada jadi imam. Orang tak semayang masjid pun, mai rumah pun tahu juga waktu dah. Dah tak imam ni, lah orang hak semayang dengan dia lah boleh manfaatnya dah. Orang lain hak duk jauh tak tahulah, tak imam pun tak tahu siapa dia dah. Tok Bilal ni duduk jauh tak pergi masjid pun tahu ni Tok Bilal dah. Gitu lebih kurang dah. Ibn Hibban berkata dah. Ibn Hibban ni ulama hadis yang bermazhab Syafi'i dah. Ibn Hibban berkata orang yang azan mendapat pahala seperti pahala yang didapati oleh semua mereka yang mengerjakan solat. Mungkin main dah. Orang yang mengerjakan solat semua tu pahala tu boleh kepada Tok Bilal dah. Yang mendengar banyak dah. Kerana mendengar azannya, sedangkan solat adalah menjadi salah satu kebajikan. Orang semaya ni tak kira orang semaya, hak tak pergi masjid ke, duduk rumah ke. Hak tak pergi masjid lagi lah dah. Jadi Tok Bilal ni boleh pahala dah. Maka bagi orang yang memberikan petunjuk sama dengan pahala yang didapatkan oleh berbuat. Orang hak boleh petunjuk tu, boleh semaya bel tu. Orang yang beri petunjuk tu seperti mana orang yang buat semaya lah, orang semaya dah. Dia suruh orang 100 orang semaya, dia bel tu sampai ke 100 orang tergerak hati nak semaya dah. Jadi pahala tu boleh ke dia dah juga dah. Pendapat Ibn Hibban tersebut yang demikian itu diambil dari sebuah hadis yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya barang siapa yang menunjuki orang ke jalan kebaikan, ditunjuk orang ke jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang perbuatnya.
Hadis Muslim, Ahmad, Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dah. Jadi kalau dia suruh ajak orang semaya, 100 orang semaya, jadi boleh 100 semaya boleh, siapa nak semaya dia so je. Jadi 101 dah. Nah, 100 orang semaya dia sebabkan azannya. Dia pula semaya so, jadi 100 campur 1 jadi 101. Besarlah pahala oleh sebab itulah. Ramai ulama mazhab Syafi'i ni, ulama ni kata Tok Imam, Tok Bilal tu lebih besar pahalanya daripada Tok Imam. Dia segi ni lah, dari segi dakwah tu. Nah, da'a ila Allah. Okey, seterusnya. Rasulullah SAW dan para khalifahnya tidak langsung mengadakan azan ini. Kerana mereka selalu disibukkan oleh pekerjaan lain seperti menguruskan umat. Tapi ada perbahasan lagi yang kata dah. Kalau kira kat Nabi SAW tak jadi Tok Bilal, tak mengebel dah. Begitu juga khalifah hak besar tu. Yang dekat dikatakan 10 ahli syurga tu tidak jadi Tok apa? Tidaklah dia jadi Tok Bilal dah. Kerana sibuklah jadi boh, jadi pengurus. Kerana itulah Umar bin Khattab berkata, Umar Khattab kata apa? Laula khilafata la azantu. Kalau seandainya aku tidak disibukkan dengan urusan kekhalifahan, nescaya aku yang melakukan azan dah. Dah. Kalau dah tidak akan khalifah ni, aku nak jadi Tok Bilal, nak beri azan dah. Itu kata Umar Khattab dia. Dia tak ayat lah riwayat mana ni. Nak sebutnya bahawa lebihnya azan ni sampai ke Umar Khattab pun, kalau tidak sibuk dengan jadi pemimpin dah, ada pengurus umat, nescaya dia akan sibuk nak ngebel juga dah. Besar-besarnya pahala azan. Wallahu a'lam. Jadi kita sekarang ni kali tak. Lepas ni masuk bab syurut solat, syarat-syarat solat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.